Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat tak? Alhamdulillah. Baik, kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat 26 nombor 17. Tapi sambungan dia betul tak? Sambungan huraian dia, InsyaAllah kita cuba habiskanlah tuan-tuan, tak banyak ni. Baik, jadi kita berhenti yang ke-17 tu lah, huraian yang ke-17 tu. Baik, kita tengok kita berada di kitab untuk tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ingatlah, ini kitab Fathiyakan Madza Ya'ni Intima'i Lil Islam, apa artinya saya menganut Islam, karangan Syekh Fathiyakan. Baik, jadi kita berada pada nombor yang ke-17, yang ke-17, yakni saya mestilah Muslim dari sudut akidah. Nanti dia akan pergi lepas ni, dia akan masuk tajuk saya mestilah Muslim di sudut ibadah. Jadi kita sekarang di bawah topik Muslim, orang Islam yang sebenar-benarnya dari sudut akidah, pegangan dalam hati ni. Jadi kita berada pada nombor yang ke-17. Baik, kita tengok baliklah nombor 17 ya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang, saya mestilah mensyukuri nikmat-nikmat Allah ke atas diri saya yang merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Saya dah sebut dah kat tuan-tuan, kita hendaklah bersyukur di atas nikmat Allah Azza wa Jal, yang mana dalam Quran sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita selalu dengarkan, kalau kita nak hitung nikmat Allah maka tidak terhitung. Siapa pun kita, susah lagu mana pun kita, nikmat Allah kalau nak hitung tak dapat hitung. Nanti saya sebut tuan-tuan satu kisah, kita habiskan dulu. Bersyukur itu adalah satu daripada tanda kemuliaan adab seseorang penerima terhadap pemberi dan pengurnia. Syukur ni maksud dia berterima kasih, tuan-tuan. Itu maksud syukur. Kita nak berterima kasih pada Allah, kita kena juga berterima kasih kepada apa? Manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak reti bersyukur pada manusia, dengan Allah lagilah dia tak reti bersyukur, tuan-tuan. Kalau manusia depan mata pun dia tak reti bersyukur, dengan Allah lagilah bagaimana dia nak bersyukur dengan zat yang dia tak nampak. Jadi tuan-tuan belajar bersyukur, berterima kasih, walaupun sekecil-kecil bantuan ataupun pemberian yang orang bagi, belajar kita bersyukur, tuan-tuan, berterima kasih, menzahirkan perasaan terima kasih. Baik, Allah menyatakan, baik, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui suatu apa pun. Jadi keluar dalam perut mak tak tahu apa, tuan-tuan. Semua kita tak ingat pun, tuan-tuan. Kalau kita nak ingat balik dulu-dulu, mungkin umur kita 6, 7 baru kita ingat. Umur kita 2, 3 mungkin kita dah tak ingat dah, tuan-tuan. Baik. Lalu ia jadikan untuk kamu pendengaran. Saya sebut kat tuan-tuan dah, semua ayat Quran dia sebut pendengaran dahulu, sebab memang bayi di dalam perut
pendengaran dulu, barulah dijadikan penglihatan. Dan penglihatan, dengar dan lihat, dan akal fikiran, supaya kamu merasa bersyukur di atas nikmat-nikmat tersebut. Kena bersyukur tuan-tuan. Dalam Quran sebut washkuru ni'matallahi alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah di atas segala nikmat Allah kalau kita ni betul-betul kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Syukur. Baik, saya ambilkan dulu tuan-tuan ayat ni. Seterusnya Allah berfirman, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Surah yang selalu kita baca iaitu surah Yasin. Baik. Dan suatu tanda, yakni kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati, bumi yang kita tengok tidak ada tumbuhan. Lalu kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Tengok padi lepas orang ambil tak ada apa, kering tuan-tuan. Lepas tu datang balik ayam, orang serak, naik balik tuan-tuan. Baik, kemudian maka daripadanya mereka makan, dan kami jadikan kepadanya kebun-kebun kurma serta anggur. Kenapa sebut kurma dan anggur? Inilah yang berada di tengah Arab. Jadi disebut kurma dan anggur. Ada pun yang lain disebut apa? Min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Disebut umum. Yani apa-apa hasil sahaja tanaman yang kita dapat daripada bumi. Meliputi segala tanaman. Tapi dalam ni disebut anggur dan kurma sebab apa? Inilah makanan bangsa Arab. Baik, kemudian dan kami pancarkan kepadanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan daripada buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangannya. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Syukur tuan-tuan pada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan kita kena banyak berdoa seperti mana Nabi Sulaiman alaihi salam yang saya bagi kat tuan-tuan minggu lepas, supaya kita ni sentiasa bersyukur tuan-tuan. Amalkan doa. Nabi Allah Sulaiman adalah manusia yang paling berkuasa dan manusia yang paling kaya. Isteri pun 100. Banyak isteri dia 100. Hebat tuan-tuan. Dan dia pun manusia yang tidak ada orang sebanding dengan dia. Sebab dia doa pada Allah kan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Wahai Tuhan, beriku kerajaan yang tidak ada sebandingannya setelah tu. Sebab tu tak ada kerajaan yang sebanding dengan Nabi Allah Sulaiman. Hebat, boleh faham bahasa binatang, boleh menguasai jin, menguasai haiwan, bergerak menggunakan angin terbang tuan-tuan. Nabi Sulaiman nak bergerak, angin bawa. Ini sebut dalam Quran. Hebat Nabi Allah Sulaiman. Jadi Nabi Allah Sulaiman ni tuan-tuan, bila tuan-tuan baca dalam surah An-Naml, surah Semut, ketika mana dia dengan tentera dia lalu, kan ada pemaisuri kan, pemaisuri semut. Ya faqalat namlatu. Ni hebat tu Quran sebut. Maka berkatalah pemaisuri semut. Quran sebut lama dah. Semut ni ketua dia bukan lelaki, perempuan. Nabi Quran sebutlah namlah. Namlah ni perempuan lah, pemaisuri. Pemaisuri yang bagi arahan. Maka berkatalah pemaisuri semut, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut sekalian, masuklah lubang-lubang kamu, hatta la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun, supaya nanti kamu tak kena pijak dengan Sulaiman dan tentera dia sedangkan mereka tak tahu. Nabi Allah Sulaiman dengar, faham. Dan Nabi Sulaiman senyum. Jadi Nabi Sulaiman kata apa? Hadza min fadli rabbi. Bila sebut banyak nikmat dia lah, nikmat Nabi Allah Sulaiman ni. Nabi Allah Sulaiman sebut apa? Hadza min fadli rabbi. Segala nikmat yang kita ada ni tuan-tuan, tentu ada kereta besar ke, rumah besar ke, gaji besar ke, jawatan besar ke, anak ramai ke, anak banyak yang pandai-pandai ke, ingat ini min fadli rabbi, ini daripada kurniaan Allah. Kena ingat tu. Untuk apa? Liyabluwani, nak uji tuan-tuan.
Hatta Nabi Allah Sulaiman, Allah uji dia. Untuk apa? Ashkur am akfur. Allah Ta'ala nak tengok berterima kasih ke ataupun kufur. Kufur ni tak berterima kasih lah pada Allah Azza wa Jalla. Jadi apa saja nikmat yang kita ada, bersyukur tuan-tuan. Dan sebab tu Nabi Allah Sulaiman, dan kita amalkan tuan-tuan doa dia. Kita baca selalu, Rabbi auzi'ni an ashkuraka ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini doa yang bagus tuan-tuan. Nabi Allah Sulaiman punya doa, Rabbi auzi'ni, ya Allah ilhamkanlah kepadaku an ashkura, supaya aku ni sentiasa bersyukur. Atas apa? Atas nikmat. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada ke ibu bapa aku. Kan kita ya, nikmat yang Allah Taala beri pada kedua ibu bapa kita. Kemudian apa lagi? Wa an a'mala salihan, dan ilhamkanlah aku ni supaya sentiasa melakukan amal kebaikan. Ilham supaya kita ni rajin buat ibadah. Wa an adkhilni, dan masukkanlah aku bi rahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika salihin, dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini doa tuan-tuan. Kalau ikutkan Nabi ni tuan-tuan, confirm dah lah. Tapi semua Nabi tawaduk. Itu tanda orang baik tuan-tuan. Orang lagi banyak ibadah, lagi dekat dengan Allah, dia lagi tawaduk. Lagi dekat dengan Allah, lagi tawaduk. Siapa sini ya, siapa-siapa lah tuan-tuan, siapa-siapa lah, manusia ke, jin ke, bila dia banyak ibadah, dia jadi sombong. Dia tengok orang lain, ini semua ahli neraka. Bahaya tuan-tuan. Iblis hebat dia, ibadah kuat, tapi bila akan ada yang sesat, malaikat semua minta supaya jangan sesat, Iblis tak minta. Iblis kata takkan dia yang sesat. Dia jadi sombong. Sombong ni tak boleh tuan-tuan. Dengan apa-apa pun tak boleh. Hatta dengan ibadah pun tak boleh. Tak boleh sombong. Kita mana hinda pada orang yang lain, tak boleh. Ada tempat saya pergi, itu surau. Bila pergi mengajak, dia tengok. Mula-mula saya mengajak dulu lah 8 tahun lepas kot. Mula-mula saya mengajak. Dia setengah orang, bila dia tengok ustaz yang mengajak, dia tengok ustaz muda. Budak hingusan budak hingusan bagi tuan. Jangan macam tu. Tak boleh tuan-tuan. Kita mengangkat diri lebih disebabkan apa-apa yang kita ada. Hatta kerana kita tahajud setiap malam pun tak boleh. Ni Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika, masukkanlah aku dengan belah kasihanmu bersama dengan orang-orang yang soleh. Sedangkan Nabi Sulaiman tu nabi atas pada orang soleh lagi. Itu tanda orang yang hubungan dia baik dengan Allah. Saya pernah sebut kat tuan-tuan, ketika mana Nabi Ibrahim kan buat Kaabah, siapa suruh buat? Allah suruh, wahyu. Ibrahim buat Kaabah. Bukan buat Kaabah tuan-tuan, yang kita menghadap Kaabah lah ni. Tapi bukan Kaabah sekarang lah tuan-tuan, tinggal tapak lah. Tapak tu lah. Kaabah yang tuan-tuan tengok ni bukan Kaabah dulu tuan-tuan. Ni dah renovate baru lah. Dalam berapa ratus tahun dia bagi roboh, dia buat lain lah ni. Batu-batu tu memang dia boleh tukar. Jadi tapak tu lah. Tapak tu memang asal lah. Bila Allah Ta'ala suruh buat Kaabah, Nabi Ibrahim buat dengan Nabi Ismail. Yang suruh Allah, suruh direct guna wahyu, suruh pula Nabi Ibrahim Khalilullah. Kita pun duduk selawat kan dalam apa? Semayang kan kat Nabi Ibrahim. Tapi bila dah habis buat, Nabi Ibrahim doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surah apa? Dalam surah wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Surah Al-Baqarah. Waktu Nabi Ibrahim dah siap buat Kaabah dengan Nabi Ismail ni, Nabi Ibrahim kata apa? Ya Allah, terimalah ibadah kami buat Kaabah ni. Masya Allah. Dia panggil kehalusan jiwa para Nabi. Sebab tu para sahabat Nabi, kan tuan-tuan baca bulan Ramadan kan, sahabat Nabi ni 6 bulan sebelum Ramadan doa lah nak bertemu Ramadan. Habis Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, doa supaya amalan di bulan Ramadan diterima. Siapa tuan-tuan, siapa lah tuan-tuan, kalau dia buat ibadah, takkan Allah Ta'ala tak terima aku kot. Saya tak tahu orang macam tu. Itu kita muhasabah banyak lah tuan-tuan. Dan supaya kita tengok diri kita tuan-tuan, lagu mana kita ni. Patutnya kita lagi dekat dengan Allah
lagi kita tawaduk dengan Allah Azza wa Jalla. Tak boleh sombong dengan apa-apa. Memang tak boleh, dalam apa-apa pun tak boleh. Sombong tak boleh. Sombong dia akan merosakkan kita. Itu Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Jadi tuan-tuan boleh ambil doa tu, amalkan supaya kita ni sentiasa bersyukur pada Allah. Baik tuan-tuan, kemudian sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menambahkan kurniaannya kepada orang-orang yang bersyukur dan mengugut. Ataupun bahasa cantik sikit, mengingatkanlah. Mengingatkan akan menambah kerugian terhadap golongan yang ingkar. Jadi orang yang bersyukur, Allah Ta'ala tambah. Syukur, Allah Ta'ala tambah. Ini jaminan Allah Azza wa Jal. Kalau kufur, Allah Ta'ala akan memberi, Allah Ta'ala mengingatkan dengan azab yang pedih. Kita tengok ayat ni yang selalu kita dengar tuan-tuan. Mungkin banyak kali lah tuan-tuan dengar ayat ni. Firman Allah, kata Allah Azza wa Jal, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan ataupun mengisytiharkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Mungkin dalam ni ada cikgu-cikgu bahasa Arab, dia faham la azidannakum tu. La azidannakum ni, kalau tuan-tuan mengaji balaghah, tuan-tuan faham kot. La azidannakum ni dia dalam bahasa Arab, dia balaghah lah, dia ada 3. Dia uslub ibtidai, uslub talabi, inkari. Yang ni uslub inkari. Inkari ni maksud dia apa? Pastilah, mestilah. Allah Ta'ala bagi tahu betul-betul ni. Kalau bersyukur, pasti mestilah kami tambah. Dia uslub inkari, kuat. Allah Ta'ala ingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kamu mengingkari nikmat-nikmatku, yang ini tidak bersyukur, ataupun kita gunakan nikmat Allah di jalan yang Allah Ta'ala larang, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Baik. Jadi dalam hidup tuan-tuan, belajarlah bersyukur. Macam mana kita nak bersyukur tuan-tuan? Sedangkan kita duduk dalam surau ni pun bukan sama rezeki. Betul tak tuan-tuan? Mungkin sini ada yang kaya, mungkin ada yang biasa, ada yang sihat, ada yang sakit, ada yang ramai anak, ada yang tak ada anak, ada yang anak berjaya, ada yang anak tak berjaya. Lain kan? Cuba macam tu tuan-tuan. Lain tuan-tuan, rezeki tak sama. Ada orang dia nak anak, tak dapat anak, sedih. Kalau orang tanya abang anak, sedih dia. Ada orang tak kahwin, dah tua-tua tak kahwin kan. Orang tanya pasal bila nak menikah, marah tuan-tuan. Ada. Habis ketua dia tak menikah. Ada orang rezeki kurang, macam-macam tuan-tuan. Ada satu hamba Allah tu, adalah dia meniaga, ambil produk meniaga. Waktu dia jadi, syarikat dia jadi tu, sebulan untung dia 200 ke 300 ribu sebulan. Kita dengar banyak tu kan, tapi bagi jutawan tu sikit tuan-tuan. Betul tak? Kalau orang yang kaya-kaya dunia ni, bulan puluh juta. Ada seorang datuk tu sebulan 1 juta, tapi nama dia tak termasuk pun dalam terkaya di Malaysia. Nak cerita yang terkaya di Malaysia tu lagi banyak tuan-tuan. Sebulan 1 juta pun tak masuk dalam senarai. Dah kira hak kaya-kaya tu tak tahu nak kata lah. Macam mana mereka punya income. Main bola tu tengok, minggu puluh-puluh juta betul main bola kan, tapi tak termasuk nama mereka terkaya dunia. Tak masuk. Orang kaya lagi hebat. Tapi tuan-tuan, bila dia kaya sebulan 200-300 ribu, dia jual produk kecantikan lah. Mula-mula dia ambil okey. Tuan-tuan suka makan kopi tak? Tea 3 in 1 suka tak? Suka no? Tapi tuan-tuan pada-pada lah makan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan boleh buat kopi apa pun. Pergi saja syarikat dia di mana, Rauk di belah Selangor tu. Tuan-tuan nak buat kopi apa? Delima, Batu Sauda, Mahkota Dewa, dia dah ada semua serbuk lah. Serbuk Mahkota Dewa, serbuk Tongkat Ali, serbuk Kacik Fatimah, serbuk macam-macam. Tuan-tuan buat kopi 20 rasa orang buat. Itu yang tumbuh kopi macam cendawan. Sebab pergi Kelang tu dia pun hanya campur-campur ya. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya doktor, sebenarnya doktor tak galakkan sangat. Betul tak tuan-tuan? Dia tak galak sangat. Semua doktor tuan, dia tak galak. Boleh tapi berpada-pada. Baik. Jadi tuan-tuan, produk yang diambil mula-mula tu okey.
Dia dapat pengesahan KKM lepas. Rupanya produk yang seterusnya ada merkuri. Tak, merkuri boleh menyebabkan kanser tu. Jadi dia kena ambush tuan-tuan, daripada ratus ribu terus lingkup terus. Tahu tak ada. Dialah main ambush rampas habis semua dia punya. Daripada ada ratus ribu ke 300 ribu habis. Dia pula masa pendapatan banyak tak beli tanah, duk beli kereta, tukar kereta. Sekali jatuh terus rapat terus ke bawah jatuh. Kenapa ada orang macam tu? Ada orang kaya, ada satu ustaz, saya tak payah sebut lah, okay, tuan-tuan tak kenal kot. Dia belah terkenal selama laut Ramadan tu, mungkin ramai orang kenal kot. Dia sampai ketua tak boleh ada rumah. Sampai ketua tak boleh ada rumah. Buat rumah pun biasa saja, atas tanah TOL. Betul kan? Buat atas tanah tu je. Pasal apa? Kena tipu dulu masa muda. Bila ustaz ni tuan-tuan, orang suka guna, bila ustaz mengajar, orang suka kan ustaz turun promote travel murah, travel. Tuan-tuan kat sini senang, dah ada ustaz Fadlim mana, tuan-tuan naik Fadlim je lah. Ini travel yang tak diketahui tapi murah. Umrah 4,000, hak jenis murah tak masuk akal ni. 4,000, 3,000 guna ustaz lah. Betul tak? Ustaz bagi promo pergi masjid. Okey, tuan-tuan nak pergi umrah boleh pergi dengan saya, hanyalah 4,000, 3,500. Berbondong-bondong lah orang. Dia pun kumpul duit sampai 90,000 bagi kat ejen pun lari. Orang cari siapa tuan-tuan? Orang tak cari ejen, orang cari hang. Tuan. Sampai ketua bayar sikit-sikit. Berat ujian tuan-tuan. Bukan 90, 100,000, saya tak ingat. Yang 90,000 tu saya baca satu hamba Allah ni kena tipu handset Apple kan. Apple bila keluar tu dia beli banyak, dia bayar 90,000, katanya dapat murah. 90,000 hilang. Kena tipu. Banyak skamer ni tuan-tuan. Banyak ni makau scam ni. Jadi tuan-tuan sampai ketua bayar. Ada satu ustazah tu pun kena. Pun sama, orang tu lari, orang pakat cari ustazah tu. Ustazah tu terpaksa pindah rumah. Dia tak salah tapi nak buat macam mana orang cari dia. Larilah dia. Mati pun dalam, tak di kampung dia tuan-tuan, mati dia pun. Mati di luar kampung dia. Macam-macam cerita manusia. Benda yang tak sama, rezeki yang tak sama, anak yang tak sama, duit yang tak sama. Pasal apa jadi lagu ni? Supaya kita bersyukurlah. Jangan tengok yang lebih, tengok yang di bawah. Nabi suruh tengok yang di bawah kita, bukan tengok yang lebih, supaya kita bersyukur. Ni macam mana nak faham ni? Saya sebut satu kisah tuan-tuan. Nak cuba habis banyak ni tuan. Boleh kot nak bagi faham lah tuan-tuan. Kadang-kadang bukan apa, kita dalam hidup ni tuan-tuan, nak belajar bersyukur ni, kadang-kadang ujian mai kita terduduk tuan-tuan. Betul tak? Sekali kena bam, kita jatuh terus. Pasal ujian Allah ni bukan macam tuan-tuan boleh agak. Kalau tuan-tuan boleh agak, okey nanti macam ni kena, sekali demam sikit, sekali kurang duit, yang tu bukan ujian. Ujian mai sekali mai kedebam, tuan-tuan terduduk terus. Mungkin tuan-tuan termenung, tuan-tuan mungkin murung 2-3 minggu. Itu ujian. Bergetar hati tuan-tuan. Mungkin duit, mungkin harta. Hebat ujian ni tuan-tuan. Hebat. Dia satu ustaz tu tunggu anak punya lama, 15 tahun dapat anak. Ni saya dengar dalam Aikim cerita. Dapat anak, sangkut anak dia kat bini dia. Doktor kata nak anak ke nak bini. Tunggu 15 tahun. Tuan-tuan nak anak ke nak bini? Anak biar bini mati. Ini kejam sangat tuan-tuan. Dia kata tak apalah, memang dia dah sangkut, tak boleh buat apa. Kalau tak buat, dua-dua mati. Dia ambil bini dia lah, kerat 2 anak dia, bagi kat dia, terbelah 2 anak dia. Kawan tunggu 15 tahun. Ujian tak sama tuan-tuan. Macam mana kita nak faham tuan-tuan? Semua ada ujian tuan-tuan. Ujian masing-masing lah. Siapa kata dia tak ada ujian, bohong lah tuan-tuan. Ujian ni semua kena. Dan sekali demai memang berat. Memang berat. Bergegar jiwa kita, rungsing fikiran kita, susah hati kita. Nak tidur malam tak boleh. Tuan-tuan yang lebih tua pada saya, tuan-tuan lagi tahu. Prinsip ujian tuan-tuan. Okey, saya cerita satu kisah tuan-tuan. Cerita ni disebut oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab As-Siqat.
Imam Ibn Hibban, ulama hadis ni, dalam kitab Siqat dia cerita sebuah kisah yang menarik tuan-tuan, untuk kita renungkan bersama. Saya renung, tuan-tuan renunglah tuan-tuan, untuk kita menginsafi diri kita, kita renungkan balik sisa hidup kita yang lepas dan akan datang. Ceritanya ada seorang ulama namanya Abu Ibrahim. Dia berjalan di padang pasir. Abu Ibrahim ni jalan di padang pasir, sesat di tengah padang pasir, tak jumpa jalan. Jadi bila dah sesat di padang pasir, dia rungsing nak pergi ke mana. Yalah, padang pasir ni panas, senang kita hydrate tuan-tuan, senang matilah pingsan. Jadi cari, jumpa sebuah kemah. Dia tengah rungsing, tengah sesat di padang pasir, jumpa sebuah kemah yang lawas. Lawas ni apa tuan-tuan? Masjid lawas. Lama lah, betul tak kan? Masjid Bahari. Apa beza Bahari dengan lawas Sama kot tu. Sama jadi kemah yang lama lah, yang dah lusuh, buruk dah kemah ni dia ada di tengah padang pasir. Dia pun pelik, dia sesat tengah padang pasir, jumpa kemah tengah padang pasir. Dia pun jalan mendekati kemah tu. Dia tengok ada orang tua, tak ada apa lah kemah tu, hanya ada seorang orang tua yang duduk atas pasir. Bawah pun tak ada apa, atas pasir dia duduk, adalah letak apa, cadar bawah dia tu, selimut bawah dia. Dan bila dia pergi kat orang tua tu, dia dengar orang tua tu apa, ungkap di lidah dia berkali-kali, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa Nabi Sulaiman juga. Sulaiman juga sebut. Dia ulang berkali-kali, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Jadi bila dia mai dekat, orang tua ni perasan, siapa tu? Telinga dia dengar, orang tua ni buta, mata buta, tangan dua kudung, siapa pun tak ada, duduk seorang-seorang. Kata, siapa tu? Abu Ibrahim kata, tanya dulu, hang siapa? Kenapa duduk seorang-seorang dengan padang pasir ni? Mana adik-beradik? Mata buta, tangan kudung, siapa yang jaga? Mana isterimu? Kata orang tua ni, sebelum aku jawab, aku ada permintaan. Dia kata, hang jawab dulu. Hang siapa? Dia kata aku seorang lelaki yang mana apa, aku menjauhi diri pada orang yang lain sebab aku ditimpa sakit. Dia kena kusta tuan-tuan. Kusta putus tangan, mata dia buta, dan sanak saudara semua dah mati. Orang menjauhi aku. Orang kusta memang kita takut tuan-tuan, jangkit bahaya. Jadi dia kata apa, habis tu kata Abu Ibrahim, aku duk dengar hang duk kata Abu apa, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Hang duk baca tu berkali-kali. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah yang melebihkan aku di atas sekalian makhluk dia yang ramai. Pelik tuan-tuan. Mata buta, tangan kudung, adik-beradik tak ada, anak tak ada, harta tak ada. Macam mana boleh ungkap benda tu? Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ini dalam Quran tuan-tuan. Kata Nabi Sulaiman, segala puji bagi Allah yang melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk dia. Tak apalah. Kemudian apa? Kata orang tua ni, aku akan jelaskan. Tapi nanti aku ada permintaan pada hang. Dia kata, bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan apa? Memberikan aku pendengaran. Yang mana dengan pendengaran ni aku boleh dengar azan dan boleh dengar apa yang berlaku di sekelilingku. Kata Abu Ibrahim, betul? Berapa ramai orang yang pekak. Orang tua ni bijak tuan-tuan. Berapa ramai kat dunia ni yang pekak. Ramai tuan-tuan yang pekak. Ramai. Kalau tuan-tuan tengok kelab pekak, tuan-tuan ada dapat kad kat raya tu kan, yang tulis tangan tu semua tu kan. Ramai tu, bukan sikit. Berapa ramai yang pekak. Dia kata ramai. Orang tua tu kata, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang bagi aku pendengaran, sedangkan ramai makhluk dia yang pekak. Kemudian, bukankah Allah Ta'ala berikan aku akal yang waras? Dengannya aku dapat berfikir. Kata Abu Ibrahim, ya. Berapa ramai orang yang gila? Orang tua tu kata, ya ramai. Alhamdulillahilladzi. Orang gila ramai tuan. Pergi pusat tu lah, tanya rambutan. Ramai orang gila. Bukankah Allah Ta'ala jadikan aku seorang Muslim? Berapa ramai orang sembah berhala, sembah salib, mereka juga sakit, rugi dunia, rugi akhirat. Sedangkan aku orang Islam, aku sabar, aku harapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Hebat orang tua ni tuan-tuan. Banyak lagi lah dia sebut tuan-tuan. Allah Ta'ala berikan yang ni, berikan yang ni, berikan yang ni. Sampai tercengang Abu Ibrahim. Kata berapa ramai orang yang dia diuji
Tak sampai 1/4 orang tua ni ramai yang mengeluh. Tapi orang tua ni nampak, dia tengok apa yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia, yang tak ada pada orang, yang beribu-ribu, mungkin ratus ribu, mungkin juta yang tak ada nikmat pada dia. Sampailah orang tua tu kata, bolehlah aku nyatakan hasrat tu, permintaan aku. Kata Abu Ibrahim kata, boleh. Dia kata, aku ni dah tak ada siapa lah, ahli keluarga dah habis langsung dah, kecuali aku ada seorang anak kecil yang berusia 14 tahun. Dialah yang uruskan makan, minum dan ambil uduk aku dan segala keperluan aku. Malam tadi dia keluar cari makan, sampai ke pagi ni dah siang dia tak balik-balik. Jadi aku nak tahu keadaan dia bagaimana. Kalau dia masih hidup, aku harapkan dia pulang. Kalau dia dah mati, maka aku akan lupakan dia. Tuan-tuan, dia tak ada apa dah tuan-tuan. Habislah ni. Anak dia seorang umur 14. Maka Abu Ibrahim ni pun tanya ciri-ciri anak dia. Maka Abu Ibrahim ni pun keluar, tak tahu macam mana nak cari. Dia pun jalan-jalan, ada jumpa orang, dia pun tanya ada tak ciri-ciri budak ni. Tengah-tengah cari, dia nampak di satu bukit, tak jauh daripada kemah orang tua tu, bukit kecil. Dia tengok ada banyak burung gagak. Maka dia terdetik dalam hati dia, kalau banyak burung ni mesti ada makanan ataupun bangkai. Dia pun naik di atas bukit kecil tu. Maka dia pergi, burung pun semua terbang. Terkejut dia tengok budak tu dah mati, badan dia terputus-putus, kena serang serigala. Serigala makan, serigala tinggal bahagiannya, burung pula makan. Maka peninglah kepala Abu Ibrahim. Dia terfikir, aku ni patut je aku lari tinggal je orang tua tu, tak sanggup nak bagi tahu. Beratnya ujian dia. Patut tak aku tinggal je orang tua ni menghadapi apa nasibnya, atau mau pergi jumpa dia. Berat hati turun bukit, tak tahu nak cakap apa. Sampailah di bawah, temu dengan apa, di kemah tu, dia tengok orang tua ni masih lagi dalam keadaan yang tenang, relax je. Lidah dia doa, alhamdulillahilladzi fadlani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Padahal nak banding kita dengan orang tua tu tuan-tuan, jauh tuan-tuan. Tuan-tuan, kereta ada, kerja ada, gaji ada, motor ada, anak ada, semua ada lah tuan-tuan. Tapi kadang-kadang kita rusing dengan sebahagian nikmat yang kita tak dapat. Jadi tuan-tuan, bila dia sampai kat orang tua tu, dia tengok tenangnya orang tua tu. Bila dia sampai aja, orang tua tu terus tanya kat dia, di mana anakku? Yalah, ayah kan, mana anakku? Kata Abu Ibrahim, dia pun rusing, macam mana nak mula ni? Bagaimana aku nak mula bercakap dengan orang tua ni? Maka dia teringat kisah Nabi Ayub alaihi salam. Bila orang tua tu tanya di mana anakku, dia kata, sebelum aku jawab dulu pertanyaanku. Antara engkau dan Ayub alaihi salam, siapa yang lebih Allah cintai? Kata orang tua tu, pastilah Ayub alaihi salam. Kalau begitu, kau berharaplah pahala daripada Allah. Sesungguhnya aku telah menemui anakmu sudah mati dan dikoyak-koyakkan jasadnya. Oh, sedih tuan-tuan. Walaupun sabar tapi sedih. Tuan-tuan faham kot tu? Dia bukan maksud sabar dia tak ada sedih. Tuan-tuan, sabar ni maksud dia kita tahan diri kita daripada melakukan perbuatan yang bercanggah dengan Islam. Itu makna sabar. Makna dia kalau kita sedih, jangan sampai tampak pipi, koyak baju. Betul tak? Nabi larang tu, laisa minna man latamal khudu' wa syaqqal juyub. Bukan di kalangan umatku yang tampak pipi dia. Ini kadang Arab dan Parsi ada budaya dia. Sedih tampak pipi, koyak baju. Rasulullah tak mengaku umat. Nah, sedih tapi jangan buat sampai lagu tu. Kita sedih dengan musibah yang menimpa, tapi jangan sampai menyalahkan takdir. Itu makna sabar. Sabar ni tahan diri daripada perkara yang haram. Marah tuan-tuan. Bukan maksud bila kita marah orang kata sabar, hilang marah. Itu bukan manusia tuan-tuan. Kita tengah sedih kematian, contohnya lah orang yang kita sayang, sedih, orang kata sabarlah mat, hilang sedih, BP lah dia mati pun. Itu bukannya sabar, itu something tuan-tuan. Sedih tetap ada sedih, kecewa, marah, resah, tetap ada perasaan tu. Sabar ni jangan sampai lidah, perkataan, perbuatan kita bercanggah dengan Quran dan hadis, canggah dengan Islam. Orang tua ni boleh dengar sedih, lumrah tuan-tuan, manusia sedih sampai dia tersedok. Orang apa? Orang kalau sedih kan dia tersedok. Dia orang panggil apa? Sebab.
Sebab sangat sebab. Sebab itulah satu-satunya harta yang dia ada. Sebab sangat-sangat Abu Ibrahim pujuk dia sabablah. Nak ringankan musibah yang menimpa dia. Kalau kita bayangkan satu orang tua yang matanya buta, tangannya kudung, tidak ada harta, duduk di tengah padang pasir. Allah, berat ujian ni. Satu-satunya harta yang ada berat. Sabarlah. So dia sabar. Tapi dia sebab. Kuat, makin kuat sebab dia. Sampailah dia nazak. Maka Abu Ibrahim pun talqinkan dia. Talqin kan? La ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah kan? La ilaha illallah. Dah meninggal orang tua tu. Mati orang tua tu. Bila dah mati tengah padang pasir, Abu Ibrahim pun tak tahu bagaimana nak buat. Carilah orang yang boleh tolong. Dia tutup mayat orang tua tu, cari siapa boleh tolong. Dia nampak 3 orang musafir. Dia kata, hampa nak tak pahala yang Allah Ta'ala bawa pada hampa? Inilah, datang-datang ada musibah ni kan, pahala Allah Ta'ala nak bagi ni. Ni ada seorang yang mati dalam ni, tidak ada siapa yang nak urus. Boleh tak tolong aku untuk mandikan dia, kafankan dia, kuburkan dia? Dia kata tak apa, boleh lah. Dia pun pergi. Waktu dia nak angkat jenazah ni, dia singkap muka dia, terkejut. Rupanya yang mati itu seorang ulama yang terkenal, ulama hadis, Abu Qilabah. Kita ni jarang kenal ulama hadis. Sebab apa? Sebab kita ni jarang mengaji hadis tu kan. Tapi kita kenal lah Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki, itu ulama hadis tuan-tuan. Mereka juga meriwayatkan hadis. Baik. Jadi tuan-tuan, buka-buka Abu Qilabah. Terkejut dia, Abu Qilabah. Rupanya Abu Qilabah ni adalah ulama mereka. Tapi dia ditimpa dengan berlalunya masa, macam-macam musibah kena kat dia. Maka dia menyendiri seorang diri. Sampailah dia mati. Tak apalah, dia pada uruskan dia, dia tanam dia. Dan dia pun bersama dengan 3 musafir ni balik ke Madinah Munawwarah. Balik ke Madinah. Sampai di Madinah, malam tu Abu Ibrahim tidur mimpi. Tentang tidur mimpi jumpa orang mati memang boleh pun. Ada sebut dalam Quran, saya tak sempat nak urai, kita dah isyak dah tuan-tuan. Tapi memang kesimpulannya, tuan-tuan kalau tidur jumpa orang yang mati, biasanya memang betul dia lah. Sebab waktu kita tidur, kita ada 2 roh. Roh yaqazah dengan rohul hayah. Rohul yaqazah dia keluar masa kita tidur. Kadang-kadang dia akan dia akan travel, mengembara sampai masuk ke alam barzah. Boleh bertemu di alam roh. Bertemu bukan alam barzah, alam roh. Temu di alam roh. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan mimpi jumpa orang yang mati, kadang-kadang tu memang dia tu. Bukan kadang-kadang, boleh kata memang dia lah. Ada dia. Panjanglah nak hurai tu, jadi panjang pula tak sempat. Jadi tuan-tuan, malam tu dia tidur, dia mimpi bertemu dengan Abu Ibrahim ni, bertemu dengan Abu Qilabah tu. Tapi dia tengok kagum, tengok duduk di tanah yang hijau dengan pakaian yang berwarna putih, dengan rupa yang handsome, lengkap. Tak macam dulu lah yang tangan kudung buta, lengkap. Kagum dia tengok Abu Qilabah di tempat yang sangat indah. Kemudian dia tanya pada Abu Qilabah, Abu Ibrahim ni tanya pada Abu Qilabah ni, apa yang menjadikan kau mencapai darjat ni? Maksud dia duduk di dalam syurga yang indah. Kata Abu Qilabah, bila aku dah mati, Allah masukkan aku dalam syurga dan dikatakan padaku waktu di dalam syurga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kesejahteraanlah ke atas kamu kerana kamu bersabar. Inilah syurga, sebaik-baik tempat kamu kembali. Habis cerita tuan-tuan. Pendek kata tuan-tuan, pasal hidup kita tak sama, supaya kita belajar bersyukur. Baru ada syukur. Kalau tuan-tuan rasa susah sangat, bayangkan manusia yang berada di India sekarang tuan-tuan. Berapa ramai yang bukan Islam, makan pun tak ada, tandas pun tak ada, minum racun, susah, nak tanam mayat pun tak ada, lempak dalam sungai. Tuan tengok di India, baca sikit pasal India, ataupun di Afrika yang puluhan ribu mati tiap-tiap tahun pasal lapar, pasal keracunan makanan. Kalau kita rasa kita kurang bersyukur. Minda ni kena luas, supaya kita tengok dunia dengan kacamata yang luas. Jangan tengok sikit, tengok jiran sebelah kan. Dia ada anak, dia kaya, gaji banyak. Ni dah nak bersyukur. Dunia ni bukan jiran sebelah hang ya. Seluruh dunia tengok. Jadinya nikmat tak sama, supaya kita belajar bersyukur. Minta maaf tuan-tuan, tak sempat habis. Akan datang 18. Tak apalah. Mengaji ni apa yang kita dapat hidupkan di dalam jiwa kita. Itu nama mengaji. Setakat nak khatam ni tuan-tuan balik rumah baca sendiri. Khatam lah.
Okey, dan Aziz minta maaf kalau lambat dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana ba'da tafarraqan ma'suma la taj'al minna shaqiyyan wa la mahmulan matura. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka wa sallam alhamdulillahi.